Salam sejahtera kepada Dr. Noria Anak Tukang. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tasik Cini status Rizab Biosfera oleh UNESCO pada Mei 2009. Kami telah memilih tasik Cini. Tasik Cini telah dianugerah status Rizab Biosfera oleh UNESCO pada Mei 2009. Tasik Cini merupakan satu khazanah alam yang wajar dikagumi, dilindungi dan dihargai. Tasik Cini ini terletak kira-kira 250 km dari Kuala Lumpur dan 100 km dari Kuantan. Ia juga boleh diakses melalui jalan raya, iaitu melalui Lebuh Raya Karak atau Lebuh Raya Segamat. Tasik Cini juga mempunyai keluasan 5,026 hektar. Tasik Cini juga kaya dengan warisan alam semula jadi, iaitu mempunyai 87 spesies ikan air tawar dan 304 spesies haiwan dan 189 daripadanya spesies burung. Seterusnya untuk UNESCO, iaitu United National Education Scientific and Culture Organization, iaitu UNESCO. Ia merupakan satu badan dunia yang ditubuhkan pada 16 November 1945. Ia merupakan sebuah pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaannya yang ditubuhkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Penubuhan UNESCO adalah untuk mempromosikan inisiatif kerjasama antarabangsa bagi hal ehwal berkaitan dengan pendidikan, sains dan kebudayaan. Terdapat 669 tapak yang mewakili 120 buah negara. Tasik Cini menjadi tapak manusia dan biosfera UNESCO pada tahun 2019. Rizab Biosfera pertama di desa, iaitu Tasik Cini telah dianugerah status Rizab Biosfera oleh UNESCO pada tahun 2009 lagi. Status Rizab Biosfera ini penting untuk dikekalkan kerana ia akan membantu melonjakkan imej Tasik Cini sebagai satu destinasi ekopelancongan utama di negara. Di samping itu, Tasik Cini juga Rizab Biosfera ini juga meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap usaha pemeliharaan dan pemeliharaan di Tasik Cini. Seterusnya, Tasik Cini dia merupakan khazanah alam negara. Yang pertama, bunga teratai merupakan ikon utama Tasik Cini. Yang kedua, sumber kehidupan untuk orang asli di Tasik Cini. Yang ketiga, khazanah hutan kekal terpelihara. Yang keempat, destinasi pendidikan dan penyelidikan biodiversiti yang unggul. Yang terakhir iaitu kualiti air di Tasik Cini sentiasa dipantau. Seterusnya, sejarah Tasik Cini. Tasik Cini dia merupakan sebuah tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia selain daripada Tasik Perak. Tasik Cini terletak di dalam Mukim Peo, daerah Pekan di negeri Pahang. Sehingga kini terdapat 5 buah perkampungan yang kecil di Tasik Cini, iaitu Gumum, Ulu Gumum, Cendahan, Tanjung Puput dan Melai. Dihuni oleh 761 penduduk yang terdiri daripada 231 ketua isi rumah orang asli. Daripadanya majoriti suku kaum Jakun. Seterusnya, penduduk Jakun di Tasik Cini ini dia bekerja sebagai penoreh getah dan peneroka kelapa sawit di bawah rancangan Risda. Seterusnya untuk legenda Tasik Cini Pahang. Legenda orang asli Tasik Misteri ini didiami oleh seekor naga
iaitu naga gumum yang bersisihkan bersih. Seterusnya ada mitos juga menyatakan bahawa naga ini sebagai gergasi Loch Ness di Malaysia. Kawasan tasik yang berbukit bakau ini dia turut dikatakan menyerupai bahagian belakang seekor naga. Seterusnya, mitos kewujudan piramid di Tasik Chini ini dia bukanlah perkara baharu kerana ia sudah menjadi buah mulut kepada penduduk setempat. Ini menurut daripada Ramri 2015. Seterusnya, mitos naga Tasik ini juga terkenal dengan legenda tamadun Channel yang telah dikatakan tenggelam di tasik tersebut. Seterusnya, Tasik Chini ini yang merupakan lokasi sebuah bandar Channel City, iaitu dari era ketika kerajaan Channel meluas ke semenanjung Melayu. Seterusnya, kewujudan 7 bukit seperti piramid di Tasik Chini tersebut. Itu saja. Saya Siti Azizara. Saya akan membentangkan tentang ekonomi Tasik Chini di Pahang, Malaysia. Pada tahun 1970, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan dasar ekonomi baru iaitu DEB bagi mengubah corak ekonomi Malaysia. Ini bertujuan untuk melakukan pertanian secara intensif bagi menyahut seruan kerajaan untuk membasmi kemiskinan yang ada di Malaysia. Selain itu, ekonomi berubah kepada teras perindustrian bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Ekoran tersebut, Tasik Chini telah mengalami perubahan ekonomi pada tahun 2009. Tasik Chini telah diiktirafkan sebagai Reserve Biosfera oleh UNESCO dan ini telah memberi harapan bagi mencapai pembangunan yang lestari dalam ekosistem di Pahang. Malah, perubahan ekonomi ini telah membuka ruang kepada komunitis tempat terutama orang asli bagi melibatkan diri secara aktif. Dalam rancangan tempat daerah Pekan tahun 2016 dan rancangan struktur daerah Pekan tahun 2006 telah dikenapastikan sebagai Tasik Chini ini merupakan kawasan pelestarian dan juga kawasan eko pelancongan. Oleh itu, Tasik Chini telah membuat pendekatan baru untuk meningkatkan ekonomi dalam pakej produk pelancongan yang bersesuai dengan pendekatan Reserve Biosfera ini. Kawasan yang diiktirafkan dengan melakukan pembangunan secara terancang dan berupaya menjana ekonomi komuniti yang terdapat di situ. Seterusnya, ekor pelancongan sebagai pemangkin kelestarian Reserve Biosfera di dalam ekonomi Tasik Chini di Pahang, Malaysia. Terdapat 3 fungsi utama iaitu pelestarian kepelbagaian biologi, pembangunan kelestarian dan dukungan untuk penyelidikan yang dilakukan di Tasik Chini. Ini merupakan salah satu bahagian daripada kawasan perlindungan kepelbagaian biologi kerana kawasan Reserve Biosfera tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai destinasi eko pelancongan. Ini sangat bermatlamat untuk mencapaikan pelestarian alam sekitar disertakan pemekasan ekonomi, khususnya ekonomi komuniti sekitar. Ini juga dapat menjana pekerjaan dan pendapat kepada komuniti tempatan khususnya orang asli yang terdapat di Tasik Chini tersebut. Selain itu, penglibatan orang asli dalam eko pelancongan di Tasik Chini Pahang juga merupakan satu ekonomi yang penting untuk Tasik Chini ini. Selain itu,
Produk ekopelancongan juga diberikan keutamaan yang besar bagi menjayakan inspirasi negara untuk memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ini bertujuan pembangunan ekonomi telah mengakibatkan komuniti minoritis seperti orang asli ini tidak lagi hanya bergantung kepada hasil hutan sebagai pendapatan. Oleh itu, penglibatan komuniti dalam pembangunan Tasik Chini ini adalah salah satu faktor yang harus digalakkan bagi memupuk kesedaran penduduk untuk memelihara keindahan dan memanjangkan jangka hayat Tasik Chini. Ini juga berkait rapat dengan ekonomi pertanian, mengutip hasil hutan dan melakukan kerja menoreh getah serta menjadi nelayan untuk menjadikan sebagai sumber protein dari sumber yang ada di sekeliling sekitar Tasik Chini tersebut. Seterusnya, untuk impak pembangunan di sekitar lembangan Tasik Chini dalam ekonomi. Untuk dari segi positif, ia menawarkan banyak manfaat ekonomi dan sosial budaya kepada penduduk setempat. Ia juga dapat menawarkan penduduk setempat dengan membekalkan sumber protein seperti ikan, seafood, seumpamanya. Tetapi ia juga membuka peluang kepada penduduk untuk bercucuk tanam dan mendalami kawasan tersebut. Selain itu, air Tasik juga dapat digunakan sebagai kegunaan domestik selain menjadikan mode pengangkutan untuk penduduk berhubung dari satu tempat ke satu tempat. Ia juga dikenalkan sebagai pakej pelancongan inap desa yang dibuat di perairan Tasik Chini yang ada di situ. Seterusnya, kesan negatif pula. Pertanian komersial dilakukan dalam berskala besar untuk kelapa sawit dan getah. Pembukaan kawasan pertanian komersial ini telah dilakukan pada kawasan hutan yang berdekatan dengan badan air Tasik tersebut. Penerokaan kawasan hutan ini telah menyebabkan aktiviti tradisional penduduk setempat dalam memburu dan ataupun menjerat binatang turut terancam kerana ia telah mengancam ekosistem Tasik tersebut. Selain daripada itu, penerokaan dan penebangan hutan juga telah mendedahkan Tasik kepada pelbagai masalah seperti hakisan, pemandapan, peningkatan alga dan penurunan kualiti air Tasik tersebut. Saya akan menerangkan tentang nilai estetika dan simbolik bagi Tasik Chini Pahang. Nilai estetika yang pertama yaitu kaya dengan pelbagaian biodiversity, yaitu flora dan fauna. Tasik Chini ini mempunyai kepentingan yang sangat besar dalam ekosistem seperti menjadi habitat perkembangan anak-anak ikan, menampung pelbagaian hewan, tumbuhan yang tinggi, mengelola limpahan air ke sungai dan juga sebagai nilai estetik yang tinggi. Masyarakat sekeliling yang tinggal di sekitar Tasik Chini mempunyai pengetahuan tradisi yang luas tentang sumber-sumber Tasik dan alam sekelilingnya. Kawasan Tasik Chini ini juga adalah pembekal tumbuhan, makanan dan bahan binaan serta keraftangan kepada penduduk setempat yang berada di kawasan tersebut. Yang kedua yaitu keindahan teratai semula jadi telah menjadi tarikan para pelancong. Bunga teratai bukan sahaja mampu meningkatkan keindahan Tasik Chini, tapi ia sering dijadikan sebagai ikon tarikan pelancong ke Tasik tersebut. Tasik Chini bertambah seri dengan adanya bunga teratai yang berkembang mekar dari Jun hingga Januari pada setiap tahun. Selain itu, pelbagai usaha pemeliharaan dan peningkatan kualiti air yang baik telah berjaya mengembalikan keindahan bunga-bunga teratai di Tasik Chini tersebut. Yang ketiga, kepelbagaian spesies kehidupan yang ada di Tasik Chini. Terdapat kepelbagaian tumbuhan dan hidupan dalam Tasik dari segi ekonomi dan pemakanan, menyebabkan usaha pemeliharaan tumbuhan ini perlu dilakukan. Sebagai contoh, bagi mengatasi masalah kekurangan ikan, penduduk
telah menggunakan pengetahuan tradisi dalam mengatur semua tindakan supaya proses pembesaran dan pembiakan ikan tidak terbantu. Misalnya dalam urusan menangkap ikan, mereka akan membataskan aktiviti menangkap ikan hanya kepada ikan yang size besar saja. Selain itu, mereka juga mengamalkan jadwal menangkap ikan secara berpilih di antara laut atau badan air yang membentuk tasik tersebut. Cara seumpama ini dijalankan atas kesadaran untuk membantu menyelamatkan stok ikan dalam tasik dan sungai daripada kepupusan. Yang keempat yaitu Rinsap Biosfera negara yang pertama diiktiraf oleh UNESCO. Tasik Chini ini merupakan Rinsap Biosfera yang pertama diiktiraf oleh UNESCO. UNESCO telah menggunakan istilah ini karena dapat dipahami dan diterjemahkan di banyak negara. Selain itu, hal ini bukan bermakna kuasa Rinsap Biosfera adalah kuasa yang berdampingan dengan manusia dan pembangunan, tetapi aktiviti manusia, kesehatan manusia, dan komuniti membentuk bahagian dalam Rinsap Biosfera. Seterusnya adalah simbolik bagi Tasik Chini Pahang. Antara simbolik bagi Tasik Chini ini adalah seperti berikut. Yang pertama yaitu bunga teratai. Bunga teratai adalah dijadikan sebagai ikon yang utama bagi Tasik Chini ini. Hal ini karena Tasik Chini bertambah sering dengan adanya bunga teratai yang berkembang mekar dari bulan Jun hingga Januari pada setiap tahun. Yang kedua adalah kepelbagaian biodiversity. Tasik tersebut menjadi habitat bagi lebih 80 spesies ikan, 300 spesies hewan, dan 180 spesies burung. Terdapat hutan di sekitar Tasik tersebut telah memainkan peranan yang sangat penting untuk menstabilkan alam sekitar, memelihara pelbagaian biodiversity, tadahan air, dan sumber genetik asas flora dan fauna. Yang ketiga yaitu kelestarian Rinsap Biosfera. Terdapat beberapa usaha bagi melestarikan Rinsap Biosfera Tasik Chini seperti pembersihan sungai, penstabilan cerun, penanaman semula pokok, serta pemeliharaan flora dan fauna telah dilaksanakan secara terusan bagi mengekalkan status Rinsap Biosfera di Tasik ini. Hal ini karena untuk menarik minat para pelancong. Yang keempat yaitu legenda Naga Serigumum. Tasik Chini ini juga terkenal dengan legenda Naga Serigumum. Kawasan Tasik Chini ini adalah kaya dengan warisan dan alam semula jadi. Oleh itu, naga adalah sebuah lambang pada cerita legenda Tasik Chini dan sinonim dengan yang diceritakan oleh orang tua pada zaman dahulu kala, di mana naga tersebut telah dimakan sumpahan. Yang seterusnya adalah penanaman pokok meranti temak nipis. Justru penanaman 350 batang pokok meranti temak nipis adalah simbolik komitmen kerajaan bagi mencapai tahap kepekatan karbon dioksida di udara yang selamat dan diterima di peringkat antarabangsa yaitu 350 bahagian per juta. Oleh itu, mereka telah melaksanakan penanaman semula pokok di kawasan Tasik Chini tersebut. Yang terakhir yaitu penternakan anak-anak ikan. Anggota Peliman Pekan telah melepaskan anak-anak ikan di Tasik Chini sebagai simbolik peningkatan mutu air. Selain itu, ia juga sebagai inisiatif bagi menambahkan bilangan ikan yang ada di dalam tasik tersebut. Oleh itu, di dalam Tasik Chini tersebut terdapat berbagai jenis ikan seperti lampam, sebarau, kelah, dan yang lain-lain. Saya Floren, anak Jundi, nombor metrik 65995. Saya akan membentangkan isu-isu yang berlaku di Tasik Chini Pahang dan cara-cara untuk mengatasi isu-isu tersebut. Okey, isu yang pertama adalah aktiviti perlombongan dan penerokaan tanah yang semakin berleluasa. Menurut Tak Adib, isu terbaru yang telah menjadi paparan Dara Akbar adalah aktiviti perlombongan dan penerokaan tanah yang semakin berleluasa. Hal ini bukan kali pertama berlaku di kawasan tasik tersebut. Namun, ancaman ini telah berlaku saban tahun dan kini diambang kemusnahan. Isu yang kedua adalah aktiviti pembalakan dan penggunaan tanah yang tidak terkawal. Kawasan di Tasik Chini merupakan kawasan yang sensitif alam sekitar. Aktiviti-aktiviti pembalakan dan penggunaan tanah serta penerokaan tanah bukit yang tidak terkawal telah menyebabkan kemerosotan kualiti air di lembangan tasik tersebut.
Aktiviti penerokaan tanah ini sangat berhampiran dengan tasik tersebut, iaitu kira-kira 150 meter dari tasik. Isu yang ketiga ialah kepelbagaian biologi dan ekologi di sekitar Tasik Chini terjejas akibat daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal. Kepelbagaian biologi dan fungsi-fungsi ekologi di sekitar Tasik Chini terjejas akibat daripada pembangunan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan pelancongan dan aktiviti pertanian yang tidak mesra alam. Secara fakta, Tasik Chini mempunyai keluasan 5,084 hektar dan terdiri daripada 12 buah tasik dalam rangkaiannya yang bercantum di antara satu sama lain. Isu yang keempat ialah kekurangan air dan pemendapan sedimen semakin kritikal. Pada musim kemarau, kekurangan air semakin kritikal, pemendapan sedimen dan penumbuhan-tumbuhan asing semakin meningkat. Penduduk setempat juga mengalami kesukaran untuk memperolehi sumber air yang bersih kerana tasik tersebut merupakan sumber utama untuk mendapatkan air bersih. Okey, yang seterusnya, isu yang kelima adalah peningkatan suhu di sekitar Tasik Chini. Suhu di sekitar Tasik Chini semakin meningkat akibat daripada pembalakan haram dan penerokaan hutan yang semakin berleluasa. Kekurangan tanaman di sekitar tersebut merupakan faktor utama peningkatan suhu. Okey, yang terakhir adalah jumlah pelancong ke Tasik Chini semakin menurun. Data statistik jumlah pelancong ke Tasik Chini semakin menurun saban tahun. Hal ini demikian kerana kurangnya daya tarikan akibat daripada kemusnahan keunikan dan kelestarian tempat tersebut. Menurut Maman, pada Jun 2020, penurunan jumlah pelancong ke tempat tersebut telah memberi kesan kepada sumber pendapatan beberapa individu yang menyediakan perkhidmatan sebagai pemandu bot. Dalam pada itu, secara tidak langsung, ekonomi negara juga turut terjejas, amnya dalam sektor ekopelancongan. Okey, seterusnya saya akan membentangkan cara-cara atau langkah-langkah untuk mengatasi isu-isu yang terdapat di Tasik Chini Pahang. Okey, yang pertama adalah melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan. Pemeliharaan ini bertujuan untuk melindungi, merancang dan menguruskan alam semula jadi agar kekayaan kehidupan akuatik dan kepelbagaian biologi di hutan Tasik Chini dapat dikekalkan. Selain itu, melakukan usaha pemeliharaan agar sumber-sumber ekosistem yang telah dicemarkan dan diterokai dapat dipulihkan semula. Okey, langkah yang seterusnya adalah penghutanan semula. Penghutanan semula juga perlu dilakukan di kawasan pembalakan di sekitar Tasik Chini menerusi aktiviti menanam semula pokok-pokok yang cepat dan mudah tumbuh dan mempunyai mutu yang tinggi. Langkah yang ketiga adalah menguatkuasakan undang-undang atau akta yang sedia ada. Antara akta yang sedia ada adalah mendokumentasikan kepelbagaian kehidupan akuatik dan kekayaan spesies yang terdapat di dalam hutan maupun di dalam tasik sebelum pembangunan terhadap kawasan tersebut dilakukan. Akta ini sangat penting supaya kita sentiasa tahu jumlah kepelbagaian spesies sebelum dan selepas aktiviti dilaksanakan. Aktiviti ini juga perlu diperketatkan dengan menghukum mana-mana pihak yang mengakibatkan kemusnahan kelestarian hutan. Langkah yang keempat adalah peranan media massa. Penyebaran isu-isu semasa itu sama ada melalui media elektronik ataupun media cetak perlahan-lahan akan dapat membantu memberi kesedaran tentang kepentingan khazanah biosfera yang tidak ternilai ini. Okey, langkah yang kelima adalah peranan pegawai Jabatan Alam Sekitar.
Tasik Chini ini merupakan khazanah biosfera di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun, tidak salah sekiranya Jabatan Alam Sekitar menghulurkan bantuan atau sumbangan kepada tasik tersebut kerana isu-isu yang timbul ini bukan sahaja menjejaskan ekonomi di negeri Pahang, malah ekonomi negara juga turut terjejas, amnya dalam bidang pelancongan. Langkah yang terakhir adalah semua pihak perlu berganding bahu. Kerjasama semua pihak sangat penting agar mesej kesedaran tentang pentingnya menjaga khazanah warisan hutan kepada masyarakat di negara ini dapat disampaikan. Peranan pihak swasta juga sangat diperlukan dalam membantu sektor kerajaan menangani isu-isu yang timbul di Tasik Chini. Kerjasama semua pihak ini amat penting agar kegiatan perombongan, pembalakan dan pembangunan tidak mesra alam ini dapat dibenteras dengan segera sehingga ke akar umbi.